Hai dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Taran Kumar Sanjeevkan, nombor matrik 26 DRT 22F1005. So, dalam video presentation ini, kami akan membincangkan tentang tugasan berasaskan masalah kami iaitu isu kejiranan. Serta kami telah dipilih artikel berkaitan dengan topik dan isu kami. Jom kita tengok. Seterusnya, tajuk bagi artikel yang kami dipilih adalah Noise-Induced Annoyance and Morbidity. Ini dimaksudkan sebagai kegusaran dan morbidity disebabkan oleh bunyi bising. Tambahan pula, bunyi bising tersebut disebabkan oleh jiran kita. Justeru, penulis bagi artikel ini adalah H. Niaman. Dia adalah seorang jurnalis daripada Germany. Seterusnya, artikel ini diperolehi daripada Interdisciplinary Research Network Noise and Health. Jom kita membincangkan tema-tema yang penting bagi artikel yang kami dipilih. Pertamanya adalah bukan sahaja bunyi jalan raya mengganggu masyarakat tetapi juga bunyi bising jiran mengganggu. Okey, ini dimaksudkan biasa tempat kawasan perumahan ada isu bunyi, tapi bunyi tersebut adalah disebabkan oleh gangguan jalan raya seperti kereta, motor, bunyi on. Tetapi bunyi daripada jiran juga menjadi isu yang sangat hangat dalam kalangan ataupun komuniti kejiranan. Kedua adalah jiran yang menyebabkan gangguan kepada jiran lain dengan membuat bising atau bunyi. Okey, ini dimaksudkan jiran-jiran yang tidak berfikiran ataupun bertanggungjawab, diorang akan menyebabkan ataupun membunyikan kuat-kuat sampailah menjadi gangguan kepada penduduk sekeliling. Seterusnya, bunyi daripada jiran boleh menyebabkan kesan negatif kepada penduduk persekitaran. Okey, yang ni kita bolehlah berbincang dari segi kesihatan. Okey, bunyi yang sampailah kita tak boleh tahan dan juga memberikan kesan negatif yang paling teruk dan kronik sampailah kita jadi ganggu, dia akan menyebabkan kesihatan mental kita jadi teruk. Okey, keempat adalah bunyi bising yang teruk secara kronik oleh kejiranan menunjukkan bahawa kesihatan di kawasan perumahan tidak boleh diselesaikan hanya dengan langkah penebat fasad teknikal. Okey, apabila kita sedang menghadapi masalah bunyi jalan raya kan, masalah bunyi bising di jalan raya seperti bunyi kenderaan, bunyi on. So yang tu kita bolehlah mengelakkan daripada berlaku ataupun kita boleh mengurangkan. Tetapi yang bunyi oleh jiran ini benda yang hangat sikit, lagipun kita tak beberapa profesional untuk menyelesaikannya. Selamat sejahtera, nama saya Tan Chun Ek. Saya akan menerangkan isi kandungan artikel kami pada hari ini. Artikel kami adalah berkaitan dengan gangguan bunyi bising di kuartus kediaman, iaitu gangguan bunyi kejiranan seperti muzik, bahasa dan bunyi tapak kaki. Melalui kajian laris, terdapat 36% daripada gangguan bunyi kejiranan. Dalam penilaian kajian laris mengenai gangguan bunyi kejiranan, terdapat 3 kategori iaitu orang dewasa, warga tua dan kanak-kanak. Dalam kategori orang dewasa, gangguan bunyi kejiranan telah meningkatkan risiko sistem kardiovaskular. Bukan itu sahaja, ia juga membawa kesan yang ketara dalam sistem muskuloskeletal sensitif tekanan. Seterusnya, tren kemurungan turut meningkat dengan ketara bersama dengan risiko migrain. Dalam kategori orang tua pula, hasil kajian laris tidak dapat mengesahkan dan tidak berkaitan antara gangguan kronik oleh bunyi kejiranan. Walau bagaimanapun, sistem lokomotor tetap didaftarkan sebagai gangguan utama. Di samping itu, simptom artritis dan alahan mempunyai peningkatan risiko yang ketara.
Tetapi dalam hasil kajian tersebut, tidak dapat mengesahkan bahawa orang tua harus diklasifikasikan sebagai kumpulan berisiko. Kategori ketiga adalah kanak-kanak. Gangguan kejiranan telah menunjukkan kesan yang kuat terhadap kanak-kanak sehingga 17 tahun dalam sistem pernafasan. Terdapat kajian bahawa risiko relatif simptom pernafasan atau bronkitis lebih tinggi daripada orang dewasa. Oleh itu, kanak-kanak perlu diklasifikasikan sebagai kumpulan berisiko mengenai gangguan bunyi kejiranan. Seterusnya, jom kita tengok pendapat kami bagi artikel ini. Okey, pertamanya, bunyi bising oleh jiran boleh menyebabkan pelbagai kesan negatif kepada penduduk sekeliling. Okey, yang ni kami dimaksudkan sebagai berlaku pergaduhan antara jiran ataupun menimbul perasaan ketidakpuas hati. Okey, mungkin sebelum ni ada berlaku konflik antara jiran. Jadi, apabila jiran yang tersebut, jiran yang bermasalah tersebut ulang lagi dengan membuat bunyi bising semua, so akan berlaku pergaduhan lah. Seterusnya, bunyi jiran juga boleh menjejaskan kesihatan penduduk sekeliling. Okey, yang ni orang kata ataupun dalam artikel ini dia menunjukkan tentang gangguan emosi bagi semua kategori rakyat, ya. Tidak kira umur, tidak kira agama, tidak kira bangsa kaum, tapi yang ni akan mengganggukan emosi orang lain. Selanjutnya, bunyi bising jiran boleh membuat orang sekeliling melupakan nilai-nilai moral. Okey, yang ni dimaksudkan sebagai rakyat akan ataupun jiran yang bermasalah itu akan melupakan nilai rasional kerana dia akan tidak berfikiran secara rasional sebab dia tak kira mempertimbangkan perasaan jiran kita juga, ataupun kita boleh senang kata orang yang buat masalah itu dia tak pentinglah bagi perasaan dan emosi jiran kita ni. Jadi sebagai seorang jiran kita kenalah mempertimbangkan rasa dan kita adalah bertanggungjawab untuk menjaga emosi dan perasaan mereka. Dalam artikel tersebut, terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama, akan menimbulkan masalah kesihatan terhadap jiran-jiran. Kekurangan ini telah membawa kesan yang teruk kepada manusia, terutamanya kanak-kanak. Ia bukan sahaja akan menambah teruk penyakit, manakala ia juga akan menjejaskan kesihatan manusia dari segi mental dan fizikal, seperti tekanan. Ia akan memberi manusia tekanan yang lagi besar daripada biasanya, disebabkan oleh bunyi yang bising. Yang kedua adalah pergaduhan. Sebenarnya pergaduhan merupakan kelemahan yang paling utama dalam isu kejiranan tersebut. Hal ini demikian kerana jiran-jiran yang suka memasang muzik secara kuat-kuat tanpa mempedulikan perasaan orang lain, terutamanya semasa hari kenduri. Sebagai contoh, bagi pengalaman saya, setiap hari istimewa seperti hari kenduri, hari raya, jiran saya akan memasang muzik secara kuat-kuat tanpa memikirkan adakah perbuatan dia akan mempengaruhi orang lain. Selain itu, terdapat juga jiran yang akan mengubah suai rumahnya pada waktu yang tidak sesuai seperti waktu malam, waktu senyap. Ia juga merupakan punca yang menyebabkan pergaduhan. Yang ketiga adalah perselisihan faham. Yang ini sering berlaku antara jiran sesama lain kerana kadang-kadang terdapat jiran yang suka membunyikan hon kereta mereka sesuka hati sahaja, lalu menimbulkan perselisihan faham antara jiran. Bukan itu sahaja, terdapat jiran yang membela anjing. Anjing jiran akan menyalak sesiapa sahaja tanpa sebabnya yang melalui dari rumah hadapan mereka. Yang keempat adalah emosi terganggu, terutamanya semasa waktu peperiksaan. Remaja akan terganggu dengan sepenuhnya. Biasanya, jiran-jiran yang mempunyai anak-anak masih kecil, mereka akan membuat bunyi bising semasa waktu malam atau menjerit-jerit hanya disebabkan keseronokan.
Selain itu, terdapat juga jiran yang akan menghampas pintu secara sengaja. Dalam kelemahan yang telah saya sebut tadi, kita boleh lihat bahawa jika kita masih memandang rendah terhadap isu-isu tersebut, ia akan menjejaskan lebih ramai orang, tidak kira dari segi mana-mana sahaja. Oleh itu, kita sepatutnya mementingkan perkara tersebut supaya untuk menyelesaikan masalah ini dengan sepenuhnya dan juga mengamalkan persekitaran yang positif dalam tempat kediaman kami. Dalam kesimpulan, daripada keputusan kajian Laris berkenaan dengan kriteria untuk hubungan kausal mengesahkan pada tahap epidemiologi, peningkatan risiko kesihatan daripada gangguan bunyi kronik perlu diandaikan bahawa gangguan bunyi kronik bukan sahaja dikaitkan dengan risiko simptom kardiovaskular tetapi juga dengan risiko simptom pernafasan seperti bronkitis serta artritis dan migrain. Oleh itu, bunyi bising di kawasan perumahan adalah mendesak untuk dikurangkan ke tahap yang boleh diterima dan peningkatan keperluan penebat bunyi antara kediaman harus diterima sebagai wajib di kediaman berbilang keluarga. Kesimpulan ini juga telah dibahaskan oleh penulis dan pengaji artikel dan isu tersebut. Di sini terdapat beberapa artikel sebagai rujukan dalam tajuk isu kejiranan pada hari ini. Kesimpulannya, itu sahaja daripada kami. Jika ada kekurangan, itu semua daripada kami dan juga kalau ada kelebihan, itu adalah daripada Tuhan kita. Dan sekian. Terima kasih.